mendapat tentang bagaimana kita ingin membina prinsip dan juga kebenaran dalam diri kita. Inilah tema besar di dalam surah Ali Imran. Dan apakah sinopsis ringkasan pada hari ini? Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang ke-30 kita akan melihat kepada balasan, balasan yang setimpal di akhirat yang Allah beritahu kepada kita. Kita akan melihat perkara baik dan perkara buruk, ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan keimanan kita kepada hari akhirat sekaligus mengukuhkan prinsip kebenaran dalam hidup kita. Pada ayat 31 hingga 32 kita akan melihat kalau cinta kepada Allah maka hendaklah mengikuti, mentaati kepada Rasul, dan sekaligus ada kaitan dengan awal Muharram kita pada hari ini Ustaz. Betul, Ustaz. Ayatnya amat istimewa yang kita ingin lihat bersama. Dan pada ayat 33 hingga 37 pemilihan dan pemuliaan para nabi, disambung dengan kisah isteri Imran yang menazarkan janin di perutnya untuk beribadah, untuk diwakafkan pada jalan perjuangan, pada jalan ibadah. Dan ini yang kita akan lihat ada kaitan dengan keluarga Imran, Ali ataupun Alu Imran yang kita menjadi tajuk ataupun nama bagi surah ketiga dalam Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada ayat 30 hingga 35. Tuan-tuan yang ada di rumah boleh buka mushaf, duduk bertenang, kemudian bersama dengan anak-anak yang ada ataupun dengan rakan beritahu kepada cucu, okey, duduk sekejap. Sekitar beberapa masa ini untuk kita mendalami isi kandungan Al-Quran sempena dengan awal Muharram ini. Jom kita baca sama ayat 30 hingga 35. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, jom sama-sama kita terus untuk menghayati firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pada muka surat 54 dan kita akan baca daripada ayat yang ke-30 hingga 35 terlebih dahulu. Bagaimana beberapa kisah yang sangat menarik yang insya-Allah akan dikongsikan oleh Fadil Ustaz Fazrul. Sudah pastilah berkenaan dengan junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyambut peristiwa hijrah. Bagaimana bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita berpaling daripada kebenaran. Dan juga apakah ketinggian kedudukan isteri kepada Imran yang begitu hebat untuk sama-sama kita contohi teladan berikut. Khusus untuk buat para ibu dan wanita dan juga para lelaki, bagaimana hebatnya isteri Imran ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من
wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sadaqallahul Azim. Surahul Azim. Inilah bacaan daripada ayat 30 hingga 35 yang kita lihat ataupun dengar sebentar tadi adalah ayat yang amat istimewa Ustaz ya. Dan ayat ini pula pada hari ini kita baca ya, bukanlah kita susun-susun ya, tetapi Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 30, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapat balasan atas kebaikan yang telah dilakukan dan ia dihadapkan pada mereka, begitu juga atas kejahatan yang telah dilakukan. Allah menyatakan di sini kullu nafsim ma amilat min khairin muhtara, ya, dihadirkan apa-apa saja kebaikan yang tuan-tuan laksanakan pada hari ini, baca al-Quran, ada yang di Facebook ni Ustaz, ada yang kata dalam perjalanan ke Kuantan, dalam kereta ya, semua kebaikan. Kalau katakan ada yang tersenyum pada hari ini pagi-pagi mengeluarkan perkataan yang bagus sempena awal Muharram ini, perkara tersebut walaupun kecil bagi kita, kita pergi ke tandas masuk ke menggunakan kaki kiri, keluar kaki kanan, perkara itu kecil tetapi Allah menyatakan min khairim muhdara, akan dihadirkan dan pada waktu itu kita akan terkejut. Kita terkejut, ya Allah, sebenarnya rupanya saya langkah kanan ataupun keluar dengan kaki kanan keluar daripada tandas, ataupun saya tersenyum kepada anak ataupun kepada isteri ataupun suami saya pada pagi-pagi ini, rupa-rupanya itu adalah min khairim muhdara, akan dihadirkan. Tetapi kalau katakan pagi ini ada yang membawang Ustaz ya, ataupun yang muka mencuka pada waktu pagi ini, maka Allah menyatakan wa ma amilat min su'in, akan juga dihadirkan. Ini yang Allah nyatakan. Dan perkara keburukan ini Allah cakap tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau boleh perkara buruk itu membawang ke pagi ini ataupun rasa nak dengki pada orang lain, perkara-perkara keburukan ini tawaddu, ya, apa maksud tawaddu? Dia menginginkan amat sangat kalau boleh di antara dia dan juga amalan keburukannya itu amadan ba'ida. Ya, apa maksud amadan? Amadan ini adalah jarak masa yang paling panjang. Kita ada 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Amada ini maksudnya adalah jangka masa yang amat panjang. Allah tambah lagi dengan ba'ida, amat jauh. Nak ceritanya apa? Bahawa kita tak suka sangat, kalau boleh ya Allah, jauhkan aku daripada semua membawang, muka masam, perkataan yang tak elok, perkara-perkara perkara keburukan. Kerana apa? Kerana semua ini akan dihadirkan kepada kita. Apatah lagi kita bercakap tentang tahun baru ini, kita kalau boleh nak memulakan dengan apa Ustaz, dengan catatan baru. Betul. Kalau boleh ya, sempena kalau kita bercakap tentang TV Al-Hijrah ini 10 tahun ya, 10 tahun. Diharapkan bahawa segala kebaikan-kebaikan di TV Al-Hijrah ini juga dapat dibanyakkan. Kalau boleh keburukan itu amadan ba'ida, ya. Amadan ba'ida itu maksudnya ialah kalau boleh dijauhkan sejauh-jauhnya, walaupun 1 saat tidak mahu didekatkan dengan mana-mana individu bersama dengan tuan-tuan yang ada mengikuti My Quran Time sekarang, ya. Jadi Allah menyatakan wa yuhadzirkumullahu nafsah, ya. Allah memberi amaran tentang diri Allah yang amat murka kepada orang-orang yang membuat keburukan. Di hujung itu amat menarik, wallahu raufum bil ibad, ya. Walaupun Allah menyatakan tentang beri amaran, tetapi di hujung itu Allah menyatakan sesungguhnya Allah ini rauf bil ibad, dengan hamba-hamba yang disayangi. Apa maksud rauf? Rauf ini maksudnya ialah penyayang, yang amat memahami Ustaz, ya. Kita sudah bincang sebelum ini, rauf ini maksudnya ketika kita rasakan bahawa pasangan ataupun anak ataupun adik-beradik, kawan ataupun rakan kerja tak faham keperitan yang kita alami pada hari ini, Allah faham perkara tersebut. Itu maksud rauf. Rauf ini penyayang yang amat-amat faham tentang apa cabaran yang tuan-tuan mungkin hadapi. Mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin ada cabaran dalam keluarga, dalam organisasi, bisnes tak menjadi. Allah
amat-amat rauf, asalkan kita ini menjaga amalan kita dan terus baiki, terus berhijrah dalam konteks kita di awal Muharram ini Ustaz ya. Jadi kalau kita nak berubah, kalau kita nak betul-betul membaiki khairin ataupun amal kita yang baik, ada panduan. Ya, ada panduan. Ya, dalam ayat yang ke-31 itu, katakanlah wahai Muhammad, Allah mengajar kepada Nabi untuk cakap kepada orang ramai dan juga untuk saya, untuk tuan-tuan, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah. Cinta pasal nak bertemu dengan Allah, kalau boleh dengan cara yang terbaik. Bagaimana kaedahnya? Kalau dalam agama Kristian, kalau cinta kepada Tuhan maka boleh buat apa sahaja, tetapi sebenarnya Allah menyatakan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Apakah tekniknya? Kalau kita cinta sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah ikut secara rapat. Istilahnya Ustaz ya. Ikut secara rapat itu maksudnya fattabi'uni, ikut pada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sambut pada hari ini, perjuangan Nabi itu, hijrah Nabi itu adalah perjuangan hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Itu poinnya. Nabi bukan berpindah Ustaz ya. Ada orang kata berpindah, ada orang kata pelarian ya. Itu komen lainlah ya. Tapi yang pentingnya hijrah itu daripada keburukan kepada kebaikan. Di Mekah itu ada keburukan, pada waktu itu pindah ke Madinah, tetapi bila sudah sesuai, kembali balik Nabi ke Mekah. Kerana apa? Kerana Nabi ingin membawa kebaikan ke seluruh alam, rahmatal lil alamin. Jadi ini adalah panduan penting jika kita pada hari ini, tuan-tuan yang berada di rumah pada hari ini, contohnya bercakap elok-elok ya. Biasa orang cakap tentang sunnah Nabi ini mungkin pakai jubah contohnya, katakan begitu ya. Tapi tak semestinya itu sahaja. Ada yang kata janggut contohnya. Boleh, tetapi lebih daripada itu sunnah yang mungkin tertinggal Ustaz ya. Dalam zaman ini adalah sunnah Nabi yang perlu kita ikut rapat-rapat, ialah bagaimana Nabi berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling. Nabi bercakap dengan apa? Dengan hamba sahaya, dengan orang ternama, dengan orang yang kencing dalam masjid, orang yang buat perangai, orang yang menyakitkan hati beliau, semuanya Nabi balas dengan cara yang amat baik. Itu perkara yang harapnya pada hari ini bila kita baca ayat ini, kita akan lihat bahawa ya Allah, izinkan kami menjadi orang yang ittiba, mengikut kepada sunnah Rasul. Itu tandanya orang itu mencintai, Allah akan mencintai kamu ya, dan wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesannya bila kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diampunkan dosa kita Ustaz. Dosa ini dzunubakum ini ada dua sudut. Satu contohnya lah, kalau katakan saya sembahyang subuh Ustaz ya, tapi sembahyang subuh itu dalam tu tidak khusyuk, ataupun katakan saya ingat tentang nak makan pagi ke, ingat kunci ke, ingat macam-macam, itu perkara kebaikan tetapi tidak sempurna, Allah akan ampunkan jika kita ikut Rasul. Ataupun yang keduanya, kerana dosa yang dibuat selama ini, Allah boleh ampunkan apabila kita bersungguh-sungguh ikut dekat kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Jadi di ayat 32 itu Allah menyatakan tentang satu lagi pilihan. Kalau ayat 31 tu fattabi'uni, ikut dekat-dekat. Ikut dekat-dekat ni Ustaz ni sampaikan, kalau katakan Nabi tak suka makan benda berbau contohnya, ataupun Nabi elak daripada makan benda berbau sebelum ke masjid, orang yang ittiba' ini fattabi'uni ayat 31, dia akan ikut juga. Saya tak sukalah. Pasal apa? Pasal Nabi tak suka. Ya. Tetapi kalau katakan ayat yang ke-32 berbeza sedikit. Qul atii'ullaha war rasul. Ini maksudnya ata' iaitu taat. Beza ittiba' dengan taat iaitu apa? Kalau ittiba' ini ikut dekat-dekat. Tapi kalau taat ni kata asalkan makan halal, yang penting halal, kan. Tapi dia makan juga berbau mulut, dia pergi masjid. Dia masih taat tetapi dia tidak ittiba'. Ittiba' ni dia ikut betul-betul sunnah Rasul. Rasul suka makan bagaimana Nabi ini bercakap, bagaimana Nabi menguruskan cabaran dalam hidup, bagaimana Nabi tidur, bagaimana yang itu semuanya ikut sunnah, ittiba'. Tapi kalau ata' ataupun qul atii'ullah wa rasul, itu grade rendah sikit. Okey, masih okey. Tetapi kalau katakan berpaling daripada Rasul, maksudnya tidak taat pada Rasul, Allah menyatakan fa innallah la yuhibbul kafirin.
Allah tidak cinta kepada orang-orang yang kufur, kerana kufur di sini maksudnya dia tidak menghargai kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti ataupun ditaati. Bahasa Melayu macam lebih kurang ustaz ya, diikuti ditaati. Tapi bahasa Arab ini kalau diikuti itu ikut dekat-dekat. Maksudnya kalau katakan Nabi suka makan pakai tangan kanan contohnya, ya, walaupun kita pegang kadang-kadang kan pakai sudu garpu, kadang-kadang ada juga yang kita pakai kiri juga kan, tapi Nabi tak suka pakai tangan kiri. Kita cuba juga ya untuk menggunakan tangan kanan sebaik mungkin. Itu namanya ati'ullah, itu adalah fattabi'uni. Tapi kalau ati'ullah mungkin kita gunalah kan pegang tangan kiri, cawan dan sebagainya untuk minum kerana tangan di kanan ini kotor contohnya. Dan bila bercakap tentang ayat 33 menyambung, Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh manusia. Yang ini nak minta Ustaz baca sekali lagi Ustaz ya. Ayat 33 ini, kerana ini contoh teladan sempena dengan awal Muharram ini, harapnya kita melihat empat tokoh ini adalah tokoh yang akhirnya diambil perhatian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga kan daripada Nabi Muhammad itu gabungan empat tokoh ini, siapa mereka? Silakan Ustaz, ayat 33. Baik, insya-Allah penonton-penonton yang sahabat-sahabat yang dimuliakan, kita nak pasak satu ayat, iaitu ayat ke-33 Ustaz, ayat 33 Ustaz, untuk kita kemaskan lagi. Setelah kita dah macam mana kita tahu bagaimana nak dapatkan cinta Allah ini mestilah dengan ikut Nabi. Itu sunnah. Ikut dekat. Sebab ada sekarang ni ajaran sesat yang ada sekarang ni Ustaz. Dia kata saya percaya pada Allah, saya beriman pada Allah, tapi dia tak ikut Rasulullah. Tak ikut Rasul. Kebanyakan ajaran sesat yang ada. Maka nak tahu betul tak betul sampai kepada Allah, Allah Taala tetapkan sunnatullah mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang baca Quran tapi tak nak ikut sunnah Nabi kan. Hadis dia tak nak Ustaz ya. Itu maksudnya dia tak baca Quran tu. Kalau ikut Quran kat sini dia dah pasti akan ikut pada Nabi. Baik, mana kalau kita ikut Nabi, kita akan dapat apa? Cinta Allah. Betul. Bila dapat cinta Allah, apa Allah beri? Allah Taala akan ampun, wa yaghfir lakum, akan ampunkan dosa kita, akan dapat cinta Allah insya-Allah. Baik, kita baca ayat 33 untuk kita pasakkan lagi ayat ini, moga-moga menjadi panduan petunjuk kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Surahul Azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada zaman masing-masing. Empat tokoh ini kalau kita perasan, yang pertama Ustaznya Adam dan juga Nuh, tidak ada diletakkan ala ataupun keluarga ya, berbanding dengan dua yang seterusnya, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Apakah kepentingan di situ? Sebenarnya walaupun Nabi Adam, ataupun kalau kita lihat Nabi Adam itu menjadi contoh pilihan kerana apa? Ahli keluarganya ada yang tidak patut menjadi contoh ikutan bagi kita membina keluarga kita atas dasar kebenaran ya, pasal ada anaknya yang tidak ikut kepada Nabi Nuh ni. Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nabi Adam yang berbunuh itu, dan Nabi Nuh ada anaknya yang derhaka kepada si ayahnya. Tapi poinnya apa? Poinnya ialah Nabi Adam dan Nabi Nuh terus berjuang. Terus berjuang mengutamakan Allah di dalam kehidupan walaupun ada cabaran keluarga. Nak ceritakan bahawa ada orang kata kalau katakan ayahnya itu cakap baik-baik kan, bila anak tak jadi dia kata itu pasal ayahnya, begitu kan. Ayah tetap kena buat kebaikan ya, kena mengajar, tapi dalam masa yang sama kita yakin dan faham bahawa sebenarnya hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita mendapat kurniaan yang kedua ataupun yang ketiga itu wa ala Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bukan sekadar Nabi Ibrahim, tapi isterinya, anaknya menjadi contoh teladan, dan juga keluarga Imran ya, isterinya yang akan dibawa cerita selepas ini, dan juga anaknya dan cucunya ya. Anaknya Maryam dan cucunya adalah
Nabi Isa alaihissalam. Seluruh keluarga berjuang, Ustaz. Keluarga berjuang. Ya, jadi empat perkara ini, empat tokoh ini sebagai contoh yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang, dan Nabi berjuang itulah yang kita raikan pada hari ini, awal Muharram, Ustaz, ya. Awal Muharram bukan sekadar cuti. Kan? Bukan sekadar cuti, tetapi ia adalah untuk kita tengok balik kisah perjuangan Nabi. Nabi berhijrah ke Madinah bukan kerana suka-suka, bukan kerana nak berlibur, okey, nak bercuti, tetapi kerana apa? Kerana nak menukar, ya, daripada keburukan kepada kebaikan. Dan inilah yang bila bercakap tentang zuriat-zuriat mereka ini, antara satu sama lain ini, Allah cakap meneruskan perjuangan. Wallahu sami'un alim pada ayat 34. Dan bila Allah cakap Allah ini maha mendengar, maha mengetahui, satu contoh kisah di mana Allah amat mendengar dan amat mengetahui, kisah isteri Imran. Ya, beliau berdoa pada Allah, menazarkan apa yang ada pada kandungannya untuk berjuang pada jalan Allah, maka Allah mendengar. Dan kita akan sambung kisahnya sebentar lagi, tapi perkataan yang kita nak beri perhatian pada hari ini ialah sama-sama hadara, ya, sebagaimana yang kita lihat pada ayat 30, maksudnya hadir, muncul, datang ataupun ada. 25 kali diulang di dalam Al-Quran, dan dalam konteks ayat 30 itu, apa sahaja kebaikan yang tuan-tuan buat pada hari ini, pada hari semalam, pada hari esok tahun hijrah yang baru ini, Allah akan hadirkan. Apa-apa sahaja keburukan walaupun kecil, walaupun kita merengus, apa istilahnya Ustaz ni, kita komplain kan, muka tarik 13 contohnya, itu semuanya akan dihadirkan di akhirat nanti. Psikologi di akhirat nanti ialah kalau boleh bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau boleh jauh, tolonglah tak nak amalan itu muncul. Harapnya kalau kita nak dapat keampunan itu pada awal Muharram ini, kita berazam untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mengikuti kisah perjuangan isteri Imran yang ada kaitan dengan perjuangan Nabi awal Muharram ini. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton My Quran Time kerana terus sentiasa bersama dengan rancangan ini. Alhamdulillah, kita telah pun bagaimana menelusuri muka surat yang ke-54 ini, bagaimana banyak panduan-panduan, contoh-contoh, kisah-kisah yang sangat menarik untuk kita sama-sama contohi. Kerana apabila kita meneladani kisah orang-orang yang mendapat petunjuk, kita juga akan mendapat petunjuk. Mereka, kisah Ali Imran ataupun keluarga Imran, dapat kemuliaan kerana mereka mengikut petunjuk. Kita juga akan dapat kemuliaan bila kita mengikuti petunjuk, insya-Allah. Baik, kita nak ajak semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk terus bergabung pada platform rasmi yang telah kita sediakan. Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan juga ada My #Quran Time. Seterusnya boleh juga tonton di YouTube My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, Ustaz Fazrul, saya nak sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. InsyaAllah kita membicarakan tentang makhraj al-halq, iaitu kita nak fokus pada hari ini, iaitulah huruf Ain. Huruf Ain pada hari ini, iaitu sambungan daripada makhraj al-halqu di leher ataupun kerongkong ataupun tekak, iaitu di huruf yang berada di tengah halqum, iaitu ada dua. Pertama huruf Ha dan Ain. Hari ini kita ambil contoh huruf Ain pula, iaitu pada ayat pertama kita baca hari ini, ayat ke-30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Huruf Ain berada di tengah halqum. Huruf Ain ni kalau kita tak tekan betul-betul pada makhraj, dia akan jadi longgar, dia akan jadi mamilat. Sedangkan huruf Ain berada di tengah halqum kita ni. Bila kita menyebut huruf Ain ni, lidah kita dia akan bergerak ke belakang sedikit, menandakan huruf Ain berada di tengah-tengah halqum. Kita tengok cermin, lidah kita dia akan masuk ke dalam sedikit. Kalau kita sebut Ain tak masuk ke dalam tu, lidah tu dia hanya permukaan saja. Mamilat, dia amilat. Dia kena tarik lidah ke dalam. Betul. Kalau orang Arab kita dengar, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Huruf Ain dia cukup jelas kita mungkin orang Melayu mungkin lambat sikit, tapi insya-Allah kita boleh latih huruf Ain yang berada di tengah halqum Ain. Baik, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, kita sebenarnya ada satu paparan khas nak kongsikan kepada penonton-penonton semua. Itulah kunjungan TFT ataupun My Quran Time, iaitu saya, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan Ustaz Fazrul ke Johor Bahru, ke Renggam Johor Bahru. Kita telah menziarahi Wak Karmon, Ustaz. Wak Karmon, masya-Allah, seorang peminat setia My Quran Time, begitu hebat. Jom kita saksikan paparan khas ini. Nama saya Karmon bin Kemat. Rancangan ini mengandungi berbagai-bagai yang tak dapat kita duga, kadang kita rasa sebab situ banyak rahsia-rahsia Quran yang ada di dalamnya. Dalam kentera saya selama daripada tahun 52, itu ada dalam kumpulan gerakan khas yang dipanggil dia Jungle Operation, Tiger Jungle. Kira-kira mereka sampai ke pintu rumah saya. Tidak ada apa yang saya dapat tak berkatakan. Tak ada apa yang saya tak berikan selain daripada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Handsome ni. Pasal tak? Tak Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Inilah Wak Karmon ya. Saya. Masya-Allah. Sekarang kami berada di depan mata. Ini peta dapurnya. Kami tinggalkan TV Hijrah sana, kami datang. Terima kasih, Wak. Sudikah kiranya Wak Karmon mengizinkan kami bertiga untuk melepasi gerbang My Quran Time itu? Pucuk dicintai orang mendatang. Dikenal pokok dari buahnya. Pohonnya tinggi, dahannya mendalam. Dikenal bangsa dari bahasanya. Dikenal budi dari hatinya. Allah Rabbi. Ini bila buat? Mula terbit dia. 8 bulan 6. Dia. Oh, subhanallah. Bila saya terbuka tu, hati saya terkilat. Rasa saja nak buat perhiasan. Tidak ada lebih pada itu. Tapi bila mana orang, selagi siapa lalu ambil gambar. Subhanallah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya. Yang bertali leher ini kami sudah tahu namanya. Yang bertudung hijau belum tahu lagi. Nafsia. Saya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya suka ni. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya terima kasih sangatlah. Mudah-mudahan ke seluruh umat Islam, marilah kita buka Quran tu. Jangan tak mau baca Quran. InsyaAllah Allah akan bersama-sama orang yang rajin, tekun, baca, faham dan amal. Terima kasih. Subhanallah ya, tengok TV, tengok Doraemon. Terima kasih Wak Karmon. Itu. Baru balas sekarang Ustaz. Baru balas. Hari itu tak sempat. Hari itu tak sempat Ustaz. Pasal pantun yang dibawa oleh Wak Karmon, subhanallah, terima kasih diucapkan pada Wak Karmon daripada Kampung Tengah Renggam, Johor. Kami amat menghargai kepada kesungguhan Wak Karmon meletakkan satu papan tanda Ustaz ya di depan rumahnya, dan setiap orang yang lalu dia akan beritahu My Quran Time, tonton. Ya, betul. Jadi ini adalah perjuangan Wak Karmon dalam kapasiti kemampuan Wak Karmon. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita sama-sama ya masing-masing melaksanakan tugas sebagaimana kita mengikut kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi terus menyebarkan Al-Quran, menyebarkan wahyu ilahi untuk apa? Untuk memastikan bahawa dunia ini terus disirami rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih diucapkan pada Wak Karmon, dan insya-Allah kita
bertemu lagi Ustaz ya, dengan sahabat-sahabat Al-Quran lain di negeri lain insya-Allah, dan kita ada paparan lain ya, tapi tuan-tuan yang berada di rumah tunggu, kita akan ada perkongsian menarik hari ini sempena ulang tahun ke-10 TV Al-Hijrah. Kita ingin menyambung kembali kepada halaman 54 sebentar tadi berkaitan dengan ayat 36 dan 37, meneruskan pembelajaran kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Abdul Fazul. Ada penonton yang kata masya-Allah, Rahimah Abdullah, Allahu Akbar. Katanya sebab tengok video Wak Karmon. Betul Ustaz. Dan kata tergurisnya hati. Cakna ziarah yang cakna daripada Mahir Quran Antai. Untuk Wak Karmon. Banyak lagi paparan khas selepas ini, jangan ke mana-mana, insya-Allah akan kita kongsikan pada penonton. Baik, kita terus bersama dengan silibus kita, muka surat yang muka surat 54 ayat ketiga, dua ayat yang baki dua ayat. Kita nak tahu kenapakah isteri Imran ni memiliki kedudukan yang sangat tinggi, supaya kita nak contohi apa akhlak yang mulia isteri Imran sehingga namanya kisahnya disebut dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 36 hingga 37 ini menceritakan tentang kisah isteri kepada Imran, ya, apabila beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi inni, pada ayat 35, sesungguhnya aku ya Allah menazarkan kepadamu apa yang ada dalam kandunganku muharraran, hamba yang mengabdi, diwakafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fataqabbal minni, ya, mohon ya Allah terimalah amalan nazarku ini. Jadi ini doa yang juga dibacakan oleh Nabi Ibrahim, ustaznya, dengan Nabi Ismail ketika membina asas Kaabah. Juga Nabi Ibrahim amat merendah diri, memohon Allah terima. Dan kita pun selalu, tuan-tuan, saya sendiri, setiap kali kita beramal, solat kita dengan Quran kita, kita sama-sama mengucapkan ya Allah terimalah amal kami. Itu lambang kerendahan hati kita, tidak bongkak, tidak riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antas samiul alim, pada ayat 35 itu disambung pada ayat 36, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.
Awalnya dia harapkan anak lelaki Ustaz ya, nak menjadi muharraran yang akan menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu taala, diwakafkan ya. Tetapi kali ini adalah anak perempuan ya. Jadi kata isteri Imran, dia kata bahawa padahal Allah lebih tahu, dia kata ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah telah mengetahui apa yang dilahirkan, lelaki tidak sama dengan perempuan ya. Jadi bila kita baca lelaki tidak sama dengan perempuan, memang itu pun, tetapi mengapa perkataan itu diberi penekanan? Maksudnya di sini ialah untha, seorang anak perempuan yang dilahirkan ini, Maryam ini, tidak sama seperti lelaki-lelaki lain. Dari segi apa? Dari segi kalau katakan ada orang kata bahawa dapat anak lelaki lebih mulia, lebih saya suka pasal dia boleh berjuang. Tetapi sebenarnya lelaki ataupun perempuan yang menjadikan dia mulia itu adalah kerana takwanya. Dan Maryam yang dinamakan ni, aku menamakannya Maryam, ini bukan wanita biasa-biasa ya. Bukan biasa-biasa ya, dia bukan seperti lelaki biasa-biasa, bukan seperti perempuan biasa-biasa. Namanya pun dah unik, Maryam Ustaz. Nama pun ya, diberikan nama Maryam ini satu nama yang istimewa. Wa inni u'idzuha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Si ibu beri nama yang istimewa, satu, dan yang keduanya memohon kepada Allah minta dilindunginya Maryam ini dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Jadi apakah sunnah ataupun perkara yang boleh kita belajar daripada ayat 36? Doa untuk anak kita ni dilindungi Ustaz. Ya, pasal terutama zaman sekarang kita zaman teknologi ya, dengan ada gadget dan sebagainya. Kalau kita tidak mendapat bantuan Allah untuk anak kita dijaga, kita nak jaga tak mampu Ustaz. Ya, nak jaga 24 jam tak mampu. Hanya Allah sahaja yang boleh menjaga, dan ini adalah doa yang perlu dibaca oleh ibu-ibu, ayah-ayah. Ya, waktu kita ada di lepas solat Ustaz ya, kita minta Allah, ya Allah jagalah anakku, zuriatku daripada syaitan yang direjam. Jadi bila isteri Imran berdoa, apakah yang Allah katakan? Fataqabbalaha ya, maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, biqabulin hasanin. Ya, qabul yang hasan, bukannya yang tidak bagus. Jadi apa poin yang kita nak lihat di sini? Sebenarnya doa Ustaz. Doa ini adalah satu aktiviti yang amat penting dalam kehidupan kita. Kerana apa? Dia membuat kita bercakap perkara yang positif dalam hidup. Ada orang kata, alamak, buat apa doa banyak-banyak kan? Doa dah sekali dah lepas solat dah lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada peristiwa ini, Nabi Zakaria, isteri Imran, aktiviti mereka selain daripada Nabi Ibrahim adalah banyak berdoa. Pasal doa ini adalah komunikasi kita dengan pencipta kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkomunikasi dengan Allah dalam peristiwa hijrah, maka inilah yang perlu kita beri perhatian ya. Dan kemudian wa ambataha nabatan hasana. Dia menarik Ustaz ya perkataan itu, dan dia membesarkan, Allah membesarkan ya nabatan hasana ya, dengan pengasuhan yang baik. Nabatan ini maksud asalnya tumbuhan ya, nabat. Tetapi bila Allah menggunakan wa ambataha, sebenarnya yang mengasuh sebenar-benarnya adalah Allah kepada Maryam. Yang pertama, bila Allah menggunakan perkataan nabatan ini, Allah juga mengiktiraf kepada usaha daripada ibu Maryam kepada Maryam. Ya, isteri Imran ini kepada Maryam. Maksudnya Allah menggunakan perkataan wa ambataha nabatan hasana. Ya, jadi usaha kita dalam mendidik ni penting. Dalam masa sama, yang memberi impak sebenar-benarnya adalah Allah. Tapi tak boleh pula kita kata kita berdoa pada Allah, kita tak buat apa-apa Ustaz. Ya, kita kena berdoa, kita kena berkomunikasi, kita tuan-tuan mengajak anak untuk Quran time walaupun sedikit, berbincang dari masa ke semasa. Moga-moga ini adalah perkara yang mudah untuk kita pada awal Muharram ini ya. Dan menarik, selepas itu kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab ya, Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam dan wajada indaha rizqa. Ini amat menarik Ustaz ya. Di sini diistilahkan sebagai Maryam dapat rizqa. Dalam Israiliyat, ini riwayat Israiliyat, katanya buah di luar musim. Buah yang tak ada musim itu ada ya. Penerangan tentang rizqa. Perkataan yang kita nak beri perhatian, qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha.
tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di mana-mana ya, yang tengah menonton sekarang ni, tolong beri perhatian perkataan hadza. Hadza ya. Hadza pasal apa? Jawab Maryam ataupun jawab Maryam qalat, bukan hadza. Dia balas dengan huwa. Ya, tadi Zakaria bertanya ataupun Zakaria bertanya, Nabi Zakaria bertanya pada Maryam, anna laki hadza, ini apa ni, kan, kamu dapat daripada mana, kan, hadza perkataannya. Tapi jawab Maryam huwa. Maksudnya apa? Kalau contohnya ya, saya dapat hadiah ustaz ya, dapat hadiah, orang tanya kamu dapat apa hadiah, kan, kalau saya jawab ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah. Hadza. Ini hadza. Oh, masya-Allah. Kan? Special sah. Menjunjung kasih kepada yang amat mulia TMJ ya, dan juga Cik Puan Halida Mustamam daripada Johor ustaz ya. Sambil melawat Wak Karmon tadi, mengunjungi, menghadap kepada TMJ. Betul. Dan juga kepada yang amat mulia Cik Puan Halida, dapat satu hadiah. Saya tak cakap ini sebagai hadza. Ini huwa. Ya. Maksudnya bila ia adalah hadiah, maksudnya apa ustaz? Bukan satu hadiah. Ada lagi hadiah. Kan. Tengok lagi, oh ada ini hadiahnya. Ya, macam tu, ya. Maksudnya tidak guna hadza. Kalau hadza ini satu aja hadiah, yang ini ada hadiah, ya. Lepas tu ada lagi sah? Ada lagi. Ya. Besar ni, besar. Ya. Ada lagi hadiah yang nak dikeluarkan, ada hadiah lagi. Yang ini, ada hadiah. Ya. Jadi bila Maryam menjawab huwa, maksudnya ini bukan sekadar hadiah daripada Allah. Ada hadiah, banyak hadiah yang Allah berikan kepada beliau. Ini contohlah ustaz ya. Dan kita menjunjung kasih kepada yang amat mulia TMJ. Ini apa isinya? Mari kita tengok jap. Cantik ustaz. Cantik, cerdas. Ya. Jadi ini cara Maryam menjawab waktu itu, bahawa hadiahnya banyak sangat. Saya ada lagi yang dapat buah nenas apa semuanya. Ini melambangkan Maryam amat bersyukur kepada Allah Subhanahu taala, dan saya ya bersama dengan Ustaz Tarmizi ya, menjunjung kasih kepada yang amat mulia TMJ, dan moga-moga dipanjangkan umur, Quran akan terus tersebar di bumi Johor, dan juga yang amat mulia TMJ Tunku Mahkota Johor melahirkan rasa seronok dengan program My Quran Time. Bahawa beliau dan isteri baginda juga menonton rancangan ini, dan seronok untuk target kepada orang muda. Betul. Supaya kembali kepada basic, iaitu kembali kepada Al-Quran. Menunjuk kasih tuanku di atas perkenan untuk kita mempersembahkan juga mini My Quran Time di sana. Moga-moga ia bermanfaat untuk seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Subhanallah. Jadi Allah kata innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, Maryam kata Allah boleh bagi tanpa hisab, ya. Dan moga-moga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah kepada bumi Johor, bukan sekadar Johor, ya, juga kepada seluruh Malaysia, seluruh dunia, apabila kita kembali menghadap kepada Allah pada setiap masa. Membawa kita pada 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Pada ayat yang ke-31, ikuti syariat Nabi. Jika kita cintakan Allah, insya-Allah kita akan diampunkan kesilapan-kesilapan kita. Yang pertama. Yang keduanya, kita mencontohi kesabaran para nabi dan meneladani tokoh ayah dalam Al-Quran seperti Nabi Ibrahim dan Imran, kerana mereka berjuang. Dan tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time pada hari ini, moga-moga kita terus berjuang dan berjuang, kerana apa? Inilah yang melayakkan insya-Allah kita diampunkan oleh Allah Subhanahu taala mengikut sunnah Nabi, berjuang dalam keluarga masing-masing, dalam kuasa ataupun tugas masing-masing. Dan yang ketiganya ialah kita betulkan niat kita, ya, kerana Allah itu Maha mengetahui. Jadi ini yang membawa kita nak semak balik semula ayat tadi ustaz ya. Ayat penting yang kita dah lihat sebentar tadi. Contoh teladan pada ayat 33 itu, 33, ya. Allah pilih Adam, Nuh, ala Ibrahim wa ala Imran. Kita ambil contoh-contoh itu contoh-contoh pejuang-pejuang. Moga-moga tuan-tuan juga akan berjuang, kuatkan semangat sempena awal Muharram, mengikut rapat-rapat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mendengar ayat 33 bersama Ustaz Tirmizi di hujung ini. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita pasakkan lagi yang terakhir ini, ayat 33. Bagaimana saya boleh faham Ustaz Fazrul sebut, pertama sekali bagaimana hebatnya isteri Imran ini. Pertama sekali dia sentiasa bernazar untuk buat baik.
Dapat anak perempuan, kenapa dia sedih? Kenapa sedih? Kerana tak boleh buat baik. Pelik tu. Kita pernah tak sedih kalau tak boleh baca Quran? Sedih tak sempat nak sedekah. Kita kalau sedih tu adalah akhlak mulia. Beri nama anak yang baik dan banyakkan berdoa. Baik, kita baca kisah pilihan ini, ayat 33 sebagai pasak yang terakhir pada hari ini. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala العالمين. Sadaqallah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada zaman masing-masing untuk kita contohi, untuk kita sama-sama sebarkan perjuangan ini. Salah satu platformnya adalah Wakaf untuk Ummah, untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang agar perjuangan ini kita menyebarkan mesej yang dibawakan oleh Nabi, sehingga kan Nabi sudi dan terus berhijrah ke Madinah, terus menyebarkan. Kita dalam kapasiti masing-masing menyumbang dalam platform ini. Moga-moga Allah terima dan Allah terima dan Allah baiki, ampunkan dosa kita pada tahun lepas, pada tahun-tahun yang akan datang. Kita berada di penghujung Ustaz dalam program My Quran Time pada hari ini. InsyaAllah kita ada ulangan pada jam 5, pada jam 10 dan juga 6 petang. 6 pagi. Bukan 6 petang Dan insyaAllah kita mengucapkan ribuan terima kasih program ini My Quran Time dibawakan oleh Mofas. Kejap Ustaz. Saya rasa kita ada 1 jam lagi sebenarnya ni. Oh, hari ini special. Istimewa Ustaz Penuh 10 tahun TV Al-Hijrah. Subhanallah. Okey, saya dah ingat nak habis dah ni. Tak apa. Kita berehat sebentar. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk ikuti, ada 1 jam lagi kita mendalami Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Allah. وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Masya Allah Ustaz Fazrul. Qori kita pada hari ini. Betul, Ustaz. Tadi Ustaz Tirmizi datang pula, bukan calang-calang juga. Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Masya-Allah. Itu Allahu Akbar, masya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekejap lagi kita berduet pula. InsyaAllah. InsyaAllah, subhanallah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak jemput saya ke Quran Time. Ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, salam ma'al hijrah dan salam selamat ulang tahun kepada TV yang kita berada sekarang ini, TV Al-Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan rahmat dan juga perlindungan barakah buat keluarga besar TV Al-Hijrah, juga buat penonton setia TV Al-Hijrah semuanya. Sebentar tadi bersama dengan Ustaz Tirmizi, kemudian saya masuk pula, dan pasti kita ada paparan istimewa dan juga perkongsian tentang tadabbur kita yang pastinya cukup menarik dan menggamit kita di saat kita awal Muharram ini. Sama-sama kita ikuti nanti. Dan saya nak bertanya khabarlah sahabat dan juga guru saya Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini jam kedua Ustaz. Jam kedua Ustaz. Masya-Allah. Saya hampir-hampir apa ni Ustaz, tadi ingatkan saya tak ada dah ini Ustaz. Rupanya ada juga hari ini. Dan kita amat istimewa bersama dengan Ustaz Syahrizan, tidak asing lagi dan biasanya saya lah yang berpakai cara begini. Subhanallah. Nasib baik ini saya dah bertukar Ustaz. Nasib baik Ustaz tak lupa tadi nak balik tadi.
Tiba-tiba saya tertinggal songkok. Masya-Allah. Subhanallah. Okey. Ya. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kita mengucapkan kesyukuran betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Kita meneruskan untuk jam yang kedua ini, kita ingin mendalami, kita mengambil kesempatan pada awal Muharram dengan cuti, dengan sambutan ulang tahun ke-10 TV Al-Hijrah, di mana kalau kita lihat Ustaznya, TV Al-Hijrah ini pada 1 Muharram bermulanya dan channelnya nombornya 114, dan pada tahun ini tahun ke-10 dia kalau tahun 10 banyak pada sesi assalamualaikum tadi lebih kurang macam anak dah masuk dah jam 4. Allahu Rabbi subhanallah. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kalau kita melihat pada perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 inilah sebenarnya puncak kepada perjuangan di mana Nabi di Mekah itu selama 13 tahun dan pada tahun 10, 11, 12 itu Ustaz Syahrizan akan berkongsi sebentar lagi bagaimana perjuangan untuk tetap sabat ataupun tetap kukuh dalam perjuangan. Jadi saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Syahrizan. Ahlan bikum. Jazakallahu khair untuk sama-sama bersama hari ini. Untuk memulakan Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan sedikit apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan awal Muharram, dengan hijrah, yang satu mesej yang boleh kita ambil sebagai permulaan pada awal hari ini, mungkin ada kaitan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 218 yang Ustaz bacakan tadi. Silakan. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada kakanda saya Al-Fadil Ustaz Fazrul, alhamdulillah. Ustaz Tarmizi juga alhamdulillah, masya-Allah, dan semua penonton-penonton setia TV Al-Hijrah, penonton setia Quran Time. Saya pun rasa sangat bertuah kerana ini tahun ke-10 TV Al-Hijrah 10 ulang tahun ni, dan kita buat special Ma'al Hijrah. Dan saya rasa sayu, sedih kerana kita dapat meraihkan Ma'al Hijrah dengan program Quran macam ni. So satu perkara yang sebenarnya kita perlu rasa betapa pentingnya Al-Quran apabila kita nak memasuki satu tahun yang baru sebenarnya. So saya ucap terima kasih banyak kepada pihak organizer TV Al-Hijrah, khususnya Quran Time. Terima kasih banyak. Dan bila kita cerita pasal Al-Hijrah dan cerita pasal Ma'al Hijrah, TV Al-Hijrah dan Ma'al Hijrah, Allahu, apa yang kita nak bawa sebenarnya adalah tentang paradigma, Ustaz. Tentang satu perubahan, anjakan paradigma, perubahan-perubahan dalam diri. Orang yang barangkali dia rasa dia belum baik, tapi macam mana dia nak pergi ke arah yang lebih baik. Dan orang yang dah baik, bagaimana dia perlu istiqamah atau sabat yang Ustaz Fazrul sebut awal tadi. Dia perlu konsisten, dia perlu committed dengan apa kebaikan yang dia dah ada. So bila kita berbicara pasal hijrah, bukan sekadar penghijrahan, perpindahan tempat, tetapi jihadu waniyah. La hijrata ba'dal fath, kata Nabi SAW. Tak ada hijrah, tidak ada perpindahan lagi dah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadu waniyah. Tapi yang ada adalah perjuangan, pengorbanan, tentang sifat, jangan fikir pasal diri, fikir pasal orang lain, dan juga tentang niat, tentang matlamat, tentang vision. Itu yang insya-Allah yang mungkin bila kita sebut pasal hijrah, itu sebenarnya yang kita nak ada dalam diri kita semua. Subhanallah. Inilah ruh daripada Ma'al Hijrah ini Ustaznya, bukan sekadar bercuti tetapi untuk lihat balik diri, bagaimana untuk reset balik apa yang saya sudah buat pada tahun lepas, untuk saya meneruskan kehidupan yang Allah pinjamkan pada tahun ini. Dan sudah tentunya ayat yang Ustaz baca sebentar tadi Ustaznya adalah semangat yang dibawakan untuk beriman dan sanggup berhijrah. Dan bila dah berhijrah itu kena bersungguh-sungguh, kan? Kalau katakan dia bukan atas dasar iman, mungkin kita tidak mahu berubah. Kalau katakan nak berubah tapi tak bersungguh-sungguh, dia awal 2-3 Muharram saja Ustaz panas-panas, lepas tu dia hilang. Tunggu Ma'al Hijrah yang akan datang. Jadi pada hari ini kita akan melihat satu surah yang istimewa, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 8, 9 dan 10 pada halaman 546. Jadi tuan-tuan yang berada di rumah, kita tadi kita sudah menatap pada surah Ali Imran, surah Al-Baqarah sudah kita belajar. Sekarang ini kita melompat sekejap kepada ayat 8, 9, 10 surah Al-Hasyr, di mana kali ini kita akan mendengar bacaan. Kita nak persilakan dua orang tokoh lah, gabungan Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Syahrizan. Subhanallah. Surah Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tak sabar saya nak baca
dengan Al-Fadhil Ustaz Syahrizan ni, iaitulah pengasas Linen Global. Masya-Allah. Jadi kita dengar nanti bacaan Al-Fadhil Ustaz. Saya mula dulu ayat yang ke-8. Saya yang takut salah nanti. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuba Taranum Hijaz. Masya-Allah, silakan. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Ini adalah daripada surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-8, 9 dan yang ke-10. Di dalam surah Al-Hasyr ini surah pengusiran ustaznya. Maksud Al-Hasyr itu pengusiran. Kalau kita bercakap tentang tajma'un, kamu dikumpulkan ya, tapi kalau tuhsyarun, kamu itu dihalau. Siapakah yang dihalau dalam peristiwa ini? Salah satunya pada zaman Madinah itu Nabi ingin dihalau. Ya, kalau katakan di Mekah itu orang-orang yang beriman itu ingin dihalau daripada diarihim, daripada negeri mereka. Jadi bercakap tentang dihalau ini adalah lumrah perjuangan ya. Maksudnya ialah ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka ketika kita ingin menuju kepada kebaikan. Dan perkara ini adalah perkara yang berlaku pada zaman dahulu yang kita mengecapi segala kemanisan itu. Pada hari ini tuan-tuan yang berada di rumah, kita menantap kepada Al-Quran, mengikuti program pada hari ini dengan aircon ataupun kipas dengan keselesaan sofa masing-masing. Tetapi pada waktu dahulu mereka berjuang bukan di atas kapet merah ya. Jadi inilah yang kita ingin bincangkan pada hari ini sempena awal Muharram ataupun Ma'al Hijrah. Bagaimana dalam ayat yang ke-8 pemberian itu hendaklah diperuntukkan pada orang-orang miskin yang berhijrah keluar akibat diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari keredaan Allah serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalannya. Kita mulakan dahulu dengan perbincangan ayat yang ke-8 bersama dengan Ustaz Syahrizan ya. Bila dinyatakan di sini Ustaz tentang kekagumanlah ya, Allah mengagumi kepada orang yang
fuqara'il muhajirin, orang muhajirin, orang yang berhijrah Ustaz. Jadi kalau boleh Ustaz ceritakan sikit mereka berhijrah ini, ya, Nabi bersama sahabat ini, ada orang kata Nabi ni larikan diri, kan? Ada orang cakap bahawa Nabi ni nak cari tempat yang lebih cantik, kan? Sebenarnya apa yang diwakili oleh peristiwa hijrah, ma'al hijrah ini Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon izin Tuan Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi. Masya-Allah Ustaz. Masya-Allah, kita nak bercakap pasal hijrah. Tentang Muhajirin dan Ansar, ini adalah susuk-susuk tubuh yang sebenarnya sangat jauh dengan kalau kita nak meniru atau mencontohi perilaku dan peribadi mereka, sangat jauh. Tapi kita usaha ke arah itu, mudah-mudahan insya-Allah. Bila kita cerita pasal lil fuqara, nak katanya secara indirectly, orang yang berhijrah tu majoritinya adalah orang-orang yang susah. Sebab nak katanya mereka betul-betul committed dengan Nabi SAW, malah memperjuangkan agama Allah, yang bertaruna fadlan minallah wa ridwana, nakkan Allah redha, nakkan rahmat Allah, mereka sanggup susah. Sedangkan kalau mereka nak senang, boleh ikut saja Abu Jahal nak, ikut saja Abu Sufyan apa yang mereka tawarkan, ikut saja apa yang pembesar-pembesar Quraisy tawarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau mereka ikut, terima offer itu, awak dapat projek, awak dapat ini semua, mereka boleh ikut dan mereka tidak akan fakir. Betul. Tetapi nak katanya mereka sanggup untuk susah demi Allah, susah demi Rasulullah. Sebab kerisauan kita adalah ramai yang boleh cakap, nak buat belum tentu. Tetapi dibuktikan oleh orang fuqara ataupun orang muhajirin ini, yang di kalangan yang susah-susah itu, Allah sebut mereka, Allah gelarkan mereka dengan title ulaika humus shadiqun di hujung ayat 8. Mereka lah orang-orang yang benar. Benar itu bermaksud mereka bukan sekadar cakap, ya Rasulullah, kami sayang engkau ya Rasulullah, wahai Allah, kami ini hamba-Mu ya Allah. Mereka bukan sekadar cakap. Bila mereka benar, Allah sebut mereka buktikan. Mereka proof, antaranya melalui proses hijrah. Sebab kalau tak mereka stay dekat Mekah, mereka dapat projek, mereka dapat semua kemewahan, mereka tak perlu hijrah. Betul. Nak kata ulaika humus shadiqun. Daripada ayat ini, kalau kita boleh relate dengan ayat 8, juga ayat 8 Ustaz sebenarnya. Surprisingly, ayat 8 suratul Baqarah. Allah pernah sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah kata dalam ayat 8 surah Al-Baqarah, ramai orang, sebilangan manusia, dia berkata beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi Allah sebut apa? Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. So mereka tak proof. Tapi orang muhajirin, mereka buktikan mereka sanggup susah demi Allah, sanggup susah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata yang lain, untuk implementation kita, apa yang kita boleh buat dalam dunia ini, nakkan redha Allah, mahu tegakkan agama Allah, memang kita perlu susah. Maksudnya kita kena keluar daripada zon selesa Ustaz, ya. Sebenarnya padahal Ustaz cakap tadi tu, duduk je lah kat Mekah, kan? Rumah dah ada, anak, isteri semua dah ada, bisnes dah jalan, kan? Duduk je buat apa susah-susah nak pergi ke Madinah, tak pasti lagi. Bukannya dah ada kontak kat sana, ada bisnes ke tak ada ke Ustaz, ya. Tetapi inilah yang ditunjukkan oleh lil fuqara'il muhajirin, orang-orang terawal yang berhijrah, di mana mereka ada mindset, cara berfikirnya. Yang pertama, Ustaz beritahu tadi, mencari fadla, mencari fadl daripada Allah, kurniaan Allah dan juga keredaannya, dan juga ingin menolong Allah dan Rasul. Perkataan wayan surun itu daripada perkataan nasara, ada kaitan dengan nusrah, pertolongan yang besar. Kerana bila menolong Allah ini sebenarnya mereka ingin ditolong Ustaz, ya. Dan mindset inilah tiga perkara tadi, maksudnya cari fadl, mencari kurniaan Allah, Allah bagi macam-macam, Allah memberi keredaan, Allah redha, dan juga menolong kepada agama Allah dan Rasul. Maka tiga perkara inilah yang ingin kita bawa pada tahun ini, di mana tuan-tuan yang berada di rumah, kita ingin melihat balik adakah kita selesa dengan apa yang ada, ataupun kita nak tengok balik ada perkara yang belum lagi Allah redha dengan saya. Ada perkara yang saya kena baiki dari segi amalan kehidupan saya, yang kita doakan. Kita bukan sekadar merancang cakap mulut Ustaz, ya, tetapi Allah izinkan kita menjadi orang yang membenarkan. Dan inilah yang kita boleh belajar daripada ayat ke-8. Dan kalau katakan Ustaz Tarmizi, ya, kalau kita melihat pada ayat ke-8 ini, sebenarnya Ustaz pengalaman pergi ke Mekah Madinah Ustaz, ya.
bercakap tentang orang Mekah Betul, dan orang Madinah, kesan daripada mereka ini berhijrahlah, maka kita dapat nikmat umrah tu. Betul Ustaz. Kan? Betul, Ustaz. Jadi mungkin dalam masa yang ringkas, pengalaman yang manis Ustaz di bumi Mekah atau Madinah yang dikecapi hasil perjuangan mereka. Silakan Ustaz. Antaranya Ustaz, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahrizan. Antaranya iaitulah bila berada di bumi Madinah tu Ustaz, kita berada di tanah Nabi SAW, tanah kelahiran, tempat Nabi berada. Situlah kita kadang terduduk Ustaz. Kita duduk di hadapan kubah hijau itu, kita menelusuri betapa perik jerih pengorbanan dan juga pengorbananlah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan Islam, Al-Quran kepada kita. Jadi sambil duduk tu menangis kita Ustaz. Itulah Ustaz, antara kalau tidak kerana kesusahan, kepayahan mereka dulu, kita tak akan dapat apa nikmat yang kita ada hari ini. Allahu Akbar. Jadi itulah yang kita nak kena selalu hayati ketika kita mengikut bait ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Pasal ayat ini nampak memang cantik lah Ustaz, print atas kertas cantik, lawa ya. Tetapi sebenarnya ia hadir dengan titisan air mata, dengan darah, dengan peluh, dengan tenaga yang diperlukan agar ianya sampai kepada kita untuk menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita berhenti sebentar. Kita mengambil kesempatan untuk melaungkan azan. Kita rehat seketika. Kita rehat sebentar. Jadi dengan ini kita menyemputlah pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ya. Saya azan? Ustaz. Saya kena berdirilah. Berdirilah Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Untuk sama-sama kita mendengar azan yang dulu dikumandangkan kali ini subhanallah. Secara langsung. Kita gemakan studio dan juga penonton di rumah insya-Allah. Mohon izin saya. Mohon izin. Tafadhal. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Amin ya Rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita menunggu sebentar Ustaz ya. Kita melihat beberapa perkongsian paparan sebelum kita solat berjemaah ya sebentar lagi bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Ya mungkin ada yang menunggu kepada ahli keluarga ataupun mungkin ada yang sudah mau bergerak ya. Ada yang tanya ada ulangan ke yang edisi pukul 1 hingga pukul 1.45 ni ya. Kita tak sampai pukul 2 pun ya. Kerana kita sambung sedikit dan kemudian kita terus solat berjemaah. Bila Ustaz tadi bercakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz melaungkan azan itu Ustaz. Sebenarnya itu satu dia membawa memori kepada Bilal bin Rabah sebenarnya. Benar. Ya. Bila Bilal dia mengumandangkan balik azan sebenarnya sahabat-sahabat terus terimbau ya. Dan sebenarnya itu jugalah kalau Ustaz pengalaman di Madinah di Mekah Ustaz ya. Melaungkan azan ni dia bukan sekadar Allahu akbar kan, tetapi dia ada sejarah yang tersendiri. Dia bukannya semudah itu dilaungkan dan inilah yang kita ingin resapkan, yang ingin kita sama-sama hidupi, bercakap tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peluang yang ada ini kita ingin berkongsi Ustaz ya, berkongsi tentang paparan apa tu? Paparan kita di Johor. Di Johor ya, masih lagi kalau tadi dalam slot awal tadi Wak Karmon ya. Kali ini ini kita bersama dengan Pak Mail Ustaz. Pak Mail ini di Keluang Johor Ustaz. Kita melawat hari itu. Pasal kita dapat beberapa maklumat, ada yang mengikuti, ada yang beli TV baru untuk ikut My Quran Time. Masya-Allah. Pasal ada yang tak nampak kalau pakai telefon tu kecil sangat. Tak puas nak tengok muka Ustaz Fazrul Ustaz Tirmizi. Tak puas nak tengok. Jadi nak tengok kesa tu berjalan-jalan tu kan, walaupun dia kadang-kadang patah balik tu semua tu, dia nak tengok ya. Jadi Pak Mail amat istimewa. Kita bertemu di Keluang Johor. Kita sebenarnya bila bertemu tu Ustaz ni dalam hujan kan, kita sampai di sana, kita solat Ustaz ya, solat jamak Zuhur dengan Asar. Hujan. Jadi kita tunggulah kejap habis hujan ya. Tapi hujan tak habis-habis juga kan. Jadi kita pun bergerak juga ya. Jadi mari sama-sama kita saksikan paparan bersama Pak Mail insya-Allah. Saya meniaga sini lebih kurang dah 14 tahun. Apabila dah saya meniaga, rumah saya meninggal, inilah jemput-jemput yang saya buat. Dapat 12 orang anak, mak dia meninggal. Dalam keadaan mak dia meninggal itulah saya meniaga jemput-jemput ni untuk membesarkan anak 12 orang tu. Saya ni pandai buat kuih.
Kemudian saya nyebarkan harta saya ni kepada dia orang lah. Makanan saya kepada dia orang ni. Yang ni betik. Yang ini labu manis ini jagung. Yang ini sayur. Yang ini labu manis. Yang ini pisang. Saya tak buat goreng kat sini kerana PKP ni kan tidak dibenarkan menggoreng, membungkus tu, hanya sekadar membungkus sahaja. Saya goreng dekat rumah je lah. Kalau kat rumah tu sekarang saya bakar pergi je. Dulu saya seorang aja. Kalau saya seorang saja saya lambat aja kat situ, saya goreng-goreng, saya lambat kat sini ambil je lah. Sekarang dah bakar bekerja ni kata orang tu, alhamdulillah. Saya suruhkan dia orang ni suruh tengok Al-Quran Time. Tunggulah sekejap ke depan TV tu. Buka Al-Quran, tengok Al-Quran Time. Kebelai tak tengok Al-Quran Time ni memang kata orang jahil betul lah. Kerana kita ni tahu membaca, tapi kita tahu huraian dia, terjemahan dia. Tapi huraian dia daripada ustaz tu, alhamdulillah, syukur bagi Allah. Memang saya tak tinggal lah. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya umur dah 73 tahun dah dekat kan. Saya minta 2 tahun lagi habis Al-Quran Time ni, kalau nak mati lah. Pak Mael tak teringin ke nak jumpa ustaz-ustaz tu? Rasanya kalaulah dia datang ke Keluang ni, saya jemput dia orang tu datang kalau warung saya, duduklah rumah saya 2-3 hari. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Ini daripada belakang ni. Saya jadi peniaga hari ni. Saya jadi peniaga. Okey, siapa nak beli? Ya Allah, Tuhan kami, dalam hujan rahmat yang turun saat ini menjadi saksi kepada kami. Ya Allah. Kerana-Mu ya Allah, kami bertemu kerana Al-Quran. Kami bertemu dengan sahabat kami Pak Mael pada saat ini yang berniaga di sini dan bersedekah di sini, tetapi kalamnya atau tuturnya senantiasa mengajak orang kepada Al-Quran. Maka ya Allah, kami mendatangkan sahabat-Mu ya Allah, limpahkanlah rahmat kesihatan kepadanya, barakah rezekinya, amin ya Allah, ya Rasulullah, hidupnya dan kejayaan dunia dan akhirat ya Allah. Masya Allah, itu adalah sambutan ataupun respon Pak Mael yang kita pun tak sangka. Peminat Quran Time. Sebenarnya ada seorang lagi. Pak Syahrizan nama dia, salah seorang peminat Quran Time juga. Cuma malangnya tak ada kru yang nak pergi. Ya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, itulah kita dalam keadaan hujan itu Ustaz. Kita dapat melihat, menyaksikan orang yang begitu dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran setiap tak lepas ataupun tak miss dengan Al-Quran. Bahkan Ustaz, dia mengajak pula Ustaz, dia cerita pula dekat orang yang beli tu, jangan tengok My Quran Time pukul berapa, pukul 5, pukul 12. Dia tahu Ustaz, pukul 10 malam, pukul 6 petang, kalau hari Sabtu pukul 11 malam, jangan tunggu awal, tak ada. Masya-Allah, dia boleh sampaikan macam tu sekali, subhanallah. Jadi itulah antara pengalaman manis kita di Johor Bahru. Dan satu lagi Ustaz, yang pengalaman yang manis juga buat My Quran Time Ustaz, buat saya secara peribadi, juga buat Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi, iaitulah kita berkesempatan menghadap Duli yang amat mulia Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim dan juga Tunku Mahkota Johor, dan juga yang amat mulia Cik Puan Khalidah di Istana Bukit Pelangi. Ini satu pengalaman yang amat-amat menarik, dan juga perkongsian yang disampaikan oleh Titah Duli Yang Amat Mulia Tuanku menyatakan bahawa untuk kita terus berkongsi Al-Quran, sebarkan Al-Quran,
zahirkan Al-Quran ataupun bumikan Al-Quran kepada masyarakat. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kita, dan itulah antara cenderahati kurniaan daripada Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor dan juga Cik Puan. Itu dia yang Ustaz Fazrul kongsikan sebentar tadi. JC yang siap bertanda tangan, Ustaz. Oh, masya-Allah. Oh, subhanallah, Ustaz. Kami amat menjunjung kasih kepada Duli Yang Amat Mulia Tuanku. Dan kami sebenarnya yang paling istimewa cenderahati kurniaan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor, iaitulah, dan juga Yang Amat Mulia Cik Puan, iaitulah 6,236 ayat, iaitulah naskah Al-Quran yang saya guna sekarang ini. Masya-Allah. Naskah Al-Quran yang saya guna sekarang ini, yang saya baca sekarang ini, yang saya pegang sekarang ini, iaitulah waqaf Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim. Masya-Allah. Kami datang dan kami bawa pulang 6,236 ayat dan 114 surah daripada Al-Quran di channel 114, siaran 114 TV Al-Hijrah. Masya-Allah, masya-Allah. Patut menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor dan Yang Amat Mulia Cik Puan di atas kurniaan kepada patik-patik semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpah rahmat, limpah berkenan juga kepada Paduka Ayahanda Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Permaisuri Johor. Amin ya rabbal alamin. Junjung kasih daripada kami patik semua. Dan ini adalah satu tanggungjawab yang besar, Ustaz, ya. Sebabnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perjuangan Muhajirin disambut oleh Ansar. Mereka menyambutnya dengan amat istimewa sebagaimana dinyatakan pada ayat nombor 9. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah, ya, pada halaman 546 ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr, serta telah beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang berhijrah ke tempat mereka, dan tidak ada dalam hati mereka perasaan hendak mengambil apa yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Jadi Ustaz Syarizan, kalau boleh memberi kesimpulan ataupun apa pelajaran daripada ayat 9 dan juga ayat ke-10 yang kita baca tadi, doa ya yang istimewa pada ayat ke-10 untuk tindakan, untuk amalan kita bersama pada hari ini, ya, yang berada di depan kaca TV. Bila melihat pada Pak Mail tadi tu, kalau ada orang tak mampu bayar, dia bagi je, Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Yang penting ialah dia kata dalam tolong doakan dia, dan dia nampak seperti ciri-ciri Ansar itu ada. Kalau boleh Ustaz kongsi lebih jelas di situ. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi dan kepada semua yang menonton. Dalam ayat 9 ataupun 10 nanti kita akan jumpa tentang personality orang Ansar pula, yang mana mereka ni ada, pada saja ada 3 benda penting yang kita boleh belajar daripada orang yang berada di Madinah namanya Ansar. Yang pertama, yuhibbuna man hajaru ilaihim. Bila dia dengar ada orang Mekah, orang yang berhijrah nak datang ke Madinah, mereka sangat seronok. Mereka kasih, mereka suka, mereka nak jumpa orang Mekah. Dan mereka langsung tak ada rasa tertekan, alah habislah kita beras tak cukup, rumah kita sempit tak muat. Tak. Mereka tak pernah fikir. Mereka rasa tak sabar-sabar menanti kehadiran apatah lagi yang akan datang itu para sahabat dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat excited. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Apa yang kita boleh belajar? Kita kena excited nak tolong orang. Nampak peluang buat baik. Jangan fikir, oh dah ada Ustaz Fazrul buat. Jangan fikir, oh Ustaz Tarmizi dah buat. Tak. Kita kena fikir, kenapa mereka berdua yang buat? Bukan saya yang buat. Masya-Allah. Itu kita boleh belajar pada orang Ansar. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Yang kedua, karakter yang ada yang kita boleh ambil inspirasi sempena hijrah ini adalah la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada langsung dalam hati, dalam pemikiran orang Ansar mahukan sesuatu terhadap apa yang telah mereka beri. Lepas dia tolong orang-orang Mekah, orang yang berhijrah, lepas dia tolong, dia tak fikir apa aku dapat. Oh, saya kena tolong ni ada Sayyidina Osman, ni ada Abdul Rahman bin Auf, ni korporat Mekah ni. Nanti saya dapat projek Clock Tower. Tak pernah fikir. Dan mereka tak tahu pun orang Mekah ni datang berapa lama ni dekat Madinah. Malah datang pula, mereka meninggalkan harta, meninggalkan projek, meninggalkan semua. Datang semua susah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sehingga meminjam daripada orang Ansar untuk memulakan perniagaan di Madinah yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. So nak katanya orang Madinah, orang Ansar, mereka tolong, nak kata mereka tak fikir apa saya dapat. Yang mereka fikir, saya kena tolong. Ini yang kita kena belajar.
Yang nombor 3 juga, penonton-penonton sesedari semua, yang saya kena belajar dan kita semua kena ambil inspirasi adalah yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar, orang Madinah, mereka akan utamakan orang lain, especially dalam konteks ini adalah orang-orang Mekah, mereka utamakan orang berhijrah daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sangat-sangat memerlukan. Subhanallah. Okey, kalau kita tengok, kita semua suka tolong orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah Allah mudahkan kita untuk tolong orang. Tapi kita boleh tolong dalam keadaan kita masih ada banyak kelebihan. Kita tolong bagi duit ke orang, kita masih ada duit lagi. Kita bagi orang sewa rumah, kita masih ada rumah. Kita bagi orang tetamu datang, kita masih ada bilik kita. Tapi kemuncak yang ada pada orang Ansar, orang yang suka memberi berbanding menerima ini adalah mereka sanggup tolong sampai mereka susah. Kan yang pernah kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, saya sangat lapar ya Rasulullah. Rasulullah kata, tengok apa ada makanan kat rumah kita. Nabi suruh pergi ke rumah isteri-isteri Rasulullah, tak ada makanan ya Rasulullah. Akhirnya Nabi offer dekat para sahabat, wahai sahabat, siapa yang ada untuk tolong sahabat kita yang tak ada makan? Sahabat pun balik rumah, dia kata, jumpa orang rumah kata, kita pun tak ada apa-apa, yang ada cukup-cukup kita sahaja. Apa jawab sahabat? Dia kata, okey macam ni, bila time tetamu ini datang, kita gelapkan rumah kita, biar kita tak makan, asalkan tetamu kita makan. Sampai macam tu sekali. Yu'siruna ala anfusihim, tolong orang sampai diri sendiri sangat perlu. Ini kemuncak dalam pengorbanan, dalam segala kepayahan. Apa yang Pak Mael contohkan kepada kita tu sebagai satu contoh. Orang yang tak ada makanan, bajet tak cukup, tak apa, awak makan. Dia rasa happy to serve. Itulah sifat orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Happy to serve. Dia rasa seronok boleh tolong, seronok boleh memberi. Dan inilah formula faulaika humul muflihun, Ustaz. Orang berjaya. Inilah ciri berjaya yang Allah bawakan. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahrizan, membawakan formula berjaya daripada peristiwa Ma'al Hijrah ini yang kita kena semak pada setiap tahun. Agar kita buat anjakan demi anjakan untuk apa? Kalau katakan Pak Mail boleh membantu ya kepada saya masa kat sana Ustaz ya, ada orang bawa sampah tu kan. Dia dah tahu dah. Okey dah, itu untuk kamu kan. Ambil begitu saja. Dia dah siap bungkus ya. Masya-Allah. Dah siap bungkus. Saya kata Pak Mail, dia tak payah bayar ke? Tak apa, dia memang perlukan pasal dia kutip sampah dia kat situ. Allahu akbar. Pada tahap itu bila lihat bahawa memang sahabat-sahabat Al-Quran kita ini memang sudah terus berjuang, kita doakan dan kita mohon pada tuan-tuan sekalian untuk kita terus committed pada Al-Quran ini ya. Kita ingin pastikan kita jangan lupa dengan satu ayat doa pada ayat 10 itu. Mungkin di sini saya minta pada Ustaz Tarmizi membaca ya, dan selepas itu diikuti dengan doa daripada Ustaz Syahrizan. Sama-sama kita mendengar dahulu daripada Ustaz Tarmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi Abdul Rahman membacakan doa sebagai penghujung untuk kita sama-sama meraihkan Ma'al Hijrah ini dengan doa yang amat penting. Doa inilah yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi yang akan diulang balik oleh Ustaz Syahrizan sebagai doa penutup kita pada akhir ini. Silakan Ustaz.
golongan yang datang selepas Muhajirin dan Ansar, ya, mereka-mereka yang beriman selepas itu, mereka tidak ada sifat dendam, sifat dengki dengan orang-orang yang diberikan kelebihan, yang dapat iman dulu, dapat kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Dan daripada situlah kita belajar daripada mereka tentang doa ini, supaya kita tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak rasa bila tengok orang lebih kita rasa tertekan dengan diri sendiri. Kita belajar daripada ayat 10. Mudah-mudahan daripada doa yang ada pada salafus salih itu menyerap masuk ke dalam semua jiwa sanubari kita, kepada urat saraf kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami banyak dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang terdahulu atau dosa kami yang terbaru ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan, ataupun dosa yang kami tak sengaja lakukan, ataupun dosa-dosa yang kami tak tahu ia dosa tapi di sisimu ialah dosa dan salah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana, wahai Allah, ampunkanlah jua dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan juga rahmat. Ya akramal akramin, ya dzal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Shahrizan sebagai tetamu istimewa Ma'al Hijrah kita pada tahun ini, Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Ustaz dapat bersama lagi, Ustaz. Mohon doa saya, mohon doa. Dan moga terus Ustaz di Linen global terus maju ke antero dunia, insya-Allah. Bertemu lagi tuan-tuan, kita di penghujung program kita pada hari ini. Moga-moga kita terus istiqamah bersama dengan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Mak Teh ikan bakar. Masya-Allah. Datuk Keramat. Masya-Allah. Nak makan ikan bakar, Ustaz? Ya, Ustaz. Insya-Allah. Kita bertemu lagi. Tuan-tuan sekalian, selamat ulang tahun ke-10 TV Al-Hijrah. Mohon doa daripada tuan-tuan sekalian untuk terus mendoakan TV Al-Hijrah bersama kru, bersama pasukan ini terus istiqamah sampai ke syurga. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.